Selamat datang ke Majlis Sumbangan Family Community Kuala Lumpur 2023 peringkat Parlimen Skambor. Sumbangan ini hanya melibatkan di peringkat Parlimen hanya melibatkan 100 orang saja dengan sumbangan sebanyak RM100 dengan sedikit goodies yang diberikan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur. So kita harapkan dengan sedikit sumbangan dalam bentuk RM2 dan juga goodies tadi, kita dapat bersama-sama sebagai tanda ingatan Datuk Bandar Kuala Lumpur kepada semua penerima, khususnya yang kita telah pilih tadi. Dan saya lihat di kawasan Parlimen Segambut ini lebih menarik kita sampaikan kepada adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang akan menyambut Deepavali, sebab kita tahu pada perayaan ini yang sangat seronok ataupun yang gembira adalah kanak-kanak dan juga orang tua. Sumbangan ini yang diberikan oleh Datuk Bandar, kita harapkan dapat memberi sedikit kegembiraan kepada anak-anak kita, khususnya yang menerima sumbangan daripada Datuk Bandar. So saya bagi pihak Datuk Bandar Kuala Lumpur mengucapkan terima kasih kepada pejabat YB, kepada pihak MPP, kepada PIBG dan pengetua sekolah kerana dapat memberi ruang kepada kami untuk mengadakan majlis pada hari ini, untuk sama-sama kita memberi peluang kepada adik-adik kita dan juga anak-anak kita dan ibu bapa yang sama-sama meraihkan, khususnya di kalangan masyarakat India beragama Hindu, untuk sama-sama meraihkan Deepavali pada tahun ini. Terima kasih atas ucapan adu-aduan. Kanak-kanak dari pelbagai sekolah di Segambut untuk menerima sumbangan daripada DBKL untuk perayaan Deepavali. Di Segambut kita hanya ada 2 sekolah Tamil, 2 sekolah Cina dan pelbagai sekolah agama dan sekolah kebangsaan. Tetapi saya nak bagi keyakinan kepada semua ibu bapa khasnya bahawa walaupun saya bukan orang India, tetapi saya mampu menjaga sekolah-sekolah Tamil. Saya tak mahu ada persepsi bahawa isu orang India hanya boleh dijaga oleh wakil rakyat orang India. Itu tidak betul. Okey, dan di Segambut memang kita berlaku adil kepada semua dan kita telah agihkan pelbagai peruntukan khasnya untuk sekolah, untuk naik taraf sekolah. Dan pada tahun ini juga Kementerian Belia dan Sukan telah melaksanakan pelbagai program untuk golongan B40 wanita, kanak-kanak, khasnya kelas renang. Jadi saya nak bagi sedikit info mengenai kelas renang di Kuala Lumpur. Jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mahu belajar berenang, dan kelas ini kita bagi secara percuma kepada keluarga B40 di hotspot, dan mereka hanya perlu melalui 6 kelas sahaja dan mereka sudah tahu berenang, keyakinan air. Dan baju renang semua itu diberikan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Tahun depan kita akan tambah lagi peruntukan untuk pastikan lebih ramai lagi kanak-kanak boleh belajar berenang. Nah, kenapa kelas renang ini penting? Di hotspot, di tempat bandar seperti ini, bukan semua boleh akses kolam renang, swimming pool. Jadi kolam renang sudah menjadi satu fasiliti untuk orang kaya ataupun orang yang tinggal dalam kondo sahaja tahu berenang. Dan ini adalah perkara yang saya nak betulkan supaya anak-anak kecil masa cuti sekolah mereka tidak bermain di lombong, di monsoon drain ataupun di kolam-kolam yang tak sepatutnya mereka pergi dekat. Saya nak bagi contoh, ini adalah kes benar beberapa tahun yang lepas di Taman Pokdo, Taman Sejahtera. Di Taman Sejahtera dekat sini sahaja, masa cuti sekolah, kanak-kanak kecil ini mereka tak ada tempat bermain. Mereka tak tahu apa beza kolam renang dengan kolam indoor water. Kanak-kanak kecil itu telah terselit masuk melalui gate kolam indoor water dan telah meninggal dunia, lemas dalam kolam IWK di Segambut di sini. Melalui kejadian tersebut, bila saya pergi KBS, saya lihat ini adalah satu keperluan yang besar untuk kita betulkan. Dan tahun ini kita telah mulakan dan saya akan bekerjasama dengan DBKL untuk tengok bagaimana DBKL boleh juga melaburkan sedikit peruntukan untuk bantu khasnya golongan B40 di Kuala Lumpur. Kerana kita masih ada kolam air, kolam renang di Kuala Lumpur yang mereka boleh belajar berenang. Untuk sukan, kali pertamanya tahun ini ada pengumuman daripada Perdana Menteri di Parlimen
mengenai belanjawan tahun depan. Untuk tahun depan kita telah berjaya memperjuangkan pengecualian cukai, tax exemption ya, untuk keluarga yang mahu melaburkan duit untuk latihan sukan. Saya bagi contoh, selama ini yang bayar cukai, mereka hanya boleh buat pengecualian cukai jika mereka beli gadget ataupun beli badminton racket perkakas sukan. Tetapi ramai yang beli saja tapi tak guna, hanya untuk cukai saja. Simpan ataupun perkakas gym dekat rumah untuk letak handbag. Okey. Tahun depan kita telah perjuangkan kategori baru untuk sukan akan dibuka untuk pengecualian, dan kalau anda bagi latihan sukan kepada anak anda, saya bagi contoh, kalau 1 bulan taekwondo kelas RM60 satu pelajar, dalam 1 tahun semua resit-resit yuran itu mereka kalau pergi kepada coach yang bertauliah, kena jurulatih yang bertauliah, dan sukan yang kita telah daftarkan sebagai sukan, pengecualian cukai boleh dikenakan atas duit yang ibu bapa belanja untuk latihan sukan. Ini sangat penting untuk kita mempercepatkan proses menjadikan Malaysia sebagai sporting nation, dan untuk pastikan ibu-ibu, bapa-bapa melabur terus dalam industri sukan untuk kesihatan anak-anak kita. Okey? Yang pengumuman kedua yang saya nak katakan adalah SUKMA, Sukan Malaysia. Semua kanak-kanak mereka akan melalui proses MSSD, MSSM, kemudian Sukan Malaysia, di mana lepas mereka menjadi juara, mereka akan jadi atlet negara, masuk dalam program podium dan mewakili negara. Tetapi bukan semua jenis sukan dipertandingkan di SUKMA. Untuk tahun depan di Sarawak, SUKMA Sarawak, kali pertamanya kita akan ada silambam, kabadi dipertandingkan. Dan yang paling menarik, catur, chess. Chess juga akan dipertandingkan. Saya nak bagi platform kepada pelbagai jenis sukan yang menarik untuk anak-anak kecil, kerana bukan semua orang boleh main bola sepak. Jadi yang tak boleh main bola sepak, kalau main catur pun mereka ada proses pertandingan untuk mewakili Malaysia. Dan kita akan terus bekerjasama dengan sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Segambut untuk pastikan apa-apa yang saya nak try di Putrajaya, saya try dulu di Segambut. Dan bila berjaya, kita akan laksanakan. Saya nak bagi contoh satu lagi. Semalam kita telah laksanakan projek Reading Bus bersama Reading Bus NGO dan melalui 4 MPP di Segambut, di mana cikgu-cikgu sekolah yang telah bersara, orang muda, Wakil Persatuan Penduduk meluangkan masa 5 kelas, setiap kelas 2 jam untuk membacakan buku English kepada kanak-kanak supaya mereka tahu baca bahasa English, dan semua kelas ini diberikan secara percuma. Jadi yang berminat boleh bagi nama nanti, dan kita akan melalui semua nama pada hari ini untuk pastikan semua diserap masuk dalam projek Community Reading Bus. Okay? Dan selepas graduation mereka boleh baca buku Peter and Jane. Skill untuk baca dalam bahasa English ini sangat penting kerana ia akan membuka sumber rujukan yang besar kepada mereka. The resources are huge. Bila mereka tahu bahasa English, online semua banyak buku-buku bahan rujukan yang mereka boleh baca. Okay? Dan skill ini adalah skill for life yang kita bagi kepada orang muda. Jadi saya sangat gembira untuk tahun 2024. Saya percaya dengan adanya fokus dan hala tuju, dan duit rakyat dibelanjakan untuk memperbaiki kualiti hidup penduduk kita, saya percaya tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat bagus kepada semua. Dan saya juga nak mengalu-alukan kedatangan Encik Azlan sebagai pengurus cawangan Segambut yang baru ini. Encik Azlan aktif turun padang menyelesaikan banyak masalah MPP, dan saya berharap kerjasama ini akan diteruskan. Dan akhir sekali, selamat menyambut Hari Deepawali kepada semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada DBKL kerana telah memberikan duit ampau nanti kepada semua kanak-kanak di sini. Terima kasih.